Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Bidayatul Hidayah, muka surat 6, baris yang ke-6 daripada atas. Muka surat 6, baris yang ke-6 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Ketahui olehmu wajib itu ada kalanya wajib syar'iyun, dan makna wajib syar'iyun ni telah terdahulu sebut makna wajib syar'i. Dan ada kalanya, ni ataf pada kata ada kalanya wajib syar'iyun, dan ada kalanya wajib aqliyun. Dan makna wajib aqliyun telah dahulu pula, mana telah terdahulu sebutnya juga. Sebagaimana wajib syar'iyun telah terdahulu sebutnya, bicaranya, wajib aqliyun pun telah terdahulu bicaranya. Hak telah terdahulu bicaranya, hak wajib aqliyun, di muka surat 5. Hak wajib syar'iyun di muka surat 4. Telah terdahulu bicara berkaitan dengan hukum ada 3. Hukum syarak, hukum akal, kemudian hukum adah. Hukum syarak pecah 5. Hukum syarak pecah 5: wajib, sunat, harus, haram dan makruh. Kemudian wajib syarak tu didatangkan dia punya makna dia, apakah wajib pada syarak. Kemudian didatangkan hukum akal. Hukum akal ada 3: wajib pada akal, harus pada akal, mustahil pada akal. Kemudian didatangkan apa dia pengertian ta'rif hukum akal di muka surat 5. Jadi dalam matan Ummil Barahin terdahulunya didatangkan 2 kali yajibu, wajib, wa yajibu ala kulli mukallafin syar'an, dan wajib an ya'rifa ma yajibu fi haqqi maulana jalla wa azza, bahawa mengenal akan sifat yang wajib pada hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam matan Ummil Barahin tu didatangkan 2 kali wajib. Jadi wajib ni ada kalanya wajib syar'iyun dan ada kalanya wajib aqliyun. Wajib syar'iyyun ni ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkih.
Tu hak bunyi arak dia lah. Hak dalam Bidayatul Hidayah di muka surat 4 tu, wajib maknanya ialah barang yang diseksa, dijanji seksa pada meninggalkan dia, dan diberi pahala, yang dijanji pahala pada mengerjakan dia. Ni maklumlah kitanya wajib pada syarak ni. Wajib pada syarak, perkara yang mana kalau kita tinggalkan dia, tak buat, dijanji seksa di hari akhirah. Kemudian jikalau kita kerjakan, kita buat, dijanji pahala. Hak kita cakap buat boleh pahala, tinggal berdosa. Itu wajib syarak. Wajib akal ni barang yang mana wajib pada akal tentu sungguh perkara ni. Akal tak terima sebaliknya, itu wajib pada akal. Wajib pada akal ini perkara yang mana tentu sungguh, akal tak terima sebaliknya. Contohnya, ada Allah Ta'ala, ada Allah Ta'ala tentu sungguh, tak ada Allah Ta'ala dok sama sekali, akal tak terima. Sebab apa? Kalau tak ada Allah Ta'ala, macam mana adanya langit dan bumi? Tentu sungguh mesti Allah Ta'ala ada. Itu wajib pada akal. Yang mana hukum akal dalam kaedah pengajian sifat 20 ni menjadi wasilah, menjadi tangga kepada pegangan kita tu hak wajib syarak. Wajib pada akal Allah Ta'ala ada, mustahil pada akal Allah Ta'ala tiada. Itu hukum akal. Yang kita naknya adalah pegangan kita, wajib syarak. Apa pegangan kita? Kita berpegang di akidah kita Allah Ta'ala ada. Kita berpegang di akidah kita tak ada Allah dok sama sekali. Ni hak kewajipan syarak. Kewajipan syarak dalam ni, kewajipan syarak ni dia tak sama dengan kewajipan pegangan ni tak sama dengan kewajipan hak hukum-hukum syarak yang lain. Hak kata wajib ni barang yang diberi pahala atas mengerjakan dia dan diseksa atas meninggalkan dia. Macam kita kata semayang boleh pahala, tinggal semayang berdosa besar. Begitulah. Tapi hak wajib syarak akidah ni berpegang boleh pahala, sebesar-besar pahala. Tidak berpegang, bukan setakat kata berdosa sebesar-besar dosa, bukan kafir, kekal neraka selama-lamanya. Ni dia hak wajib syarak tiang agama semayang. Semayang dijanjikan pahala sebesar-besar pahala hak amalan zahir. Puasa ke, zakat ke, haji ke, amalan-amalan yang lain, pahala semayang lah hak paling besar sekali. Pahala semayang hak paling besar. Tinggal semayang, dosa yang paling besar tinggal semayang ni. Kalau mazhab Hambali, kafir terus. Bukan setakat dosa paling besar dah lah. Kalau mazhab Hambali, man tarakas salata muta'ammidan faqad kafara jihara, Nabi kata. Sesiapa yang meninggalkan sembahyang dengan sengaja, maka kafir terang-terang dah orang ni. Jadi mazhab Hambali kafir agama. Mazhab Syafi'i kita kafir nikmat. Itu mazhab Syafi'i kita. Jadi tinggal sembahyang ni sebesar-besar dosa. Pergi kepada hak wajib syarak pegangan. Berpegang, contohnya berpegang Allah Ta'ala ada, itulah sebesar-besar pahala. Tak ada amalan pun. Tak ada kata di mulut kena sentiasa sebut Allah ada, Allah ada, Allah ada. Tak. Kita berpegang Allah ada, itulah sebesar-besar pahala. Lebih besar daripada pahala semayang lagi. Sebaliknya, jikalau tidak berpegang Allah Ta'ala ada, bukan setakat sebesar-besar dosa, kafir ijma' ulama, kekal neraka selama-lamanya. Gitu.
Hak wajib syarat pegangan ni, kalau berpegang dengan akidah yang sebenar, akidah ahli sunnah, sebesar-besar pahala. Kalau berpegang dengan akidah Mu'tazilah, ada hak khilaf pada kafir, kita letaklah atas pandangan muktamad. Mu'tazilah ni tak kafir, tapi berdosa besar, fasik lagi mau bertadih. Pegangan tu berdosa besar, pegangan yang bid'ah yang sesat, walaupun sesat tu tidak dihukumkan kafir atas pandangan muktamad. Tapi dosa besar pegangan Mu'tazilah atas pandangan tidak kafir ni, sebesar-besar dosa, lebih besar daripada dosa tinggal semayang, tinggal puasa, lebih besar daripada dosa berjudi, minarok, berzina lagi. Dan dosa besar berpegang dengan akidah Mu'tazilah ni, malaikat catat setiap saat. Walaupun kita tengah semayang, walaupun kita berada di bulan Ramadan, walaupun kita berada di tanah haram Mekah dan Madinah, semayang, puasa, haji kita walaupun sah sebab tidak dihukumkan kafir, tapi tak ada pahala. Kalau bicara hak wajib syarak dalam bab pegangan, dia wajib syarak bab semayang pun wajib syarak juga. Itu furung agama. Wajib pada syarak kita bersifat, hati kita bersifat dengan sifat ikhlas. Wajib pada syarak hati kita bersifat dengan sifat redha, sabar. Tu wajib syarak hati kita disema dengan sifat-sifat kepujian. Tu hak furung agama, cabang agama. Tidak bersifat dengan sifat ikhlas, sebaliknya bersifat dengan sifat riak, dosa yang besar. Riak tu dosa besar, kabair. Itu hak wajib syarak pada furung agama, sama ada hak zahir fiqh, sama ada hak batin tasawuf. Wajib syarak pada usuluddin ni, hak asas dia tu. Hak tadilah Allah ada. Kalau tidak berpegang Allah ada, itu kafir ijma' ulama. Walaupun zahirnya orang Islam. Orang Islam yang Islam baka, tapi tak peduli langsung dalam bab agama, tak ada. Di akidah dia tak ada Allah ke, Rasul ke, malaikat ke, akhirah ke, tak ada. Tapi zahirnya orang Islam, di mulutnya tak keluar pun kata Allah Ta'ala tak ada. Di mulut pun tak keluar pun kata-kata tolak engkar Rasul, tak ada. Mana kekal orang Islam. Tapi Allah Rasul ni tak ada di akidah. Mana kafir kekal neraka selama-lamanya, walaupun zahirnya adalah orang Islam. Adakah orangnya Islam? Mana bukan Islam ni Islam mu'allaf, Islam yang diwarisi daripada ibu bapa. Fatihah tak pandai nak baca, tasyahud tak pandai nak baca, bab akidah wallahu alam lah. Bab akidah wallahu alam, sebab hak tu masing-masing dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau memang tak ada terus semayang, tak ada terus, tak tahu apa dia pun semayang, bab Allah Rasul pun tak ada terus, mana apa itu? Kafir di sisi Allah, kekal neraka selama-lamanya. Hak tu hak tak ada wajib syarak pada usuluddin. Kemudian wajib akal menjadi wasilah tangga kepada hak wajib syarak pegangan. Jangan duk ngapa hukum akal je. Wajib pada akal Allah bersifat dengan sifat ilmu. Mustahil pada akal Allah bersifat dengan sifat jahil. Kita pun berpegang di akidah Allah bersifat dengan sifat ilmu. Kita berpegang di akidah jahil Allah tak sama sekali. Bila kita berpegang Allah bersifat dengan sifat ilmu, hukum hakam yang datang daripada Allah sedikit pun di hati kita tak persoal. Sebab apa? Allah Maha mengetahui, kita jahil. Hukum ni mari daripada mana? Mari daripada ayat Al-Quran, qat'i, putus hukum ni. Hati kita sedikit pun tak ada nak persoal, sama telah kita nak engkar tolak tu tak ada langsung satunya. Tu tak ada masuk dalam kiraan lah. Sebab apa? Sebab kita pacak di akidah kita, hak pegangan hukum syarak ni Allah mengetahui. Kita jahil.
Hak tahu sikit-sikit tu pun kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau duduk gitu sungguh, hukum hakam Allah kita akan terima sepenuhnya. Sedikit pun kita tak tanya. Sebab apa? Datang daripada Allah yang kita kenal, yang kita pegang di akidah. Allah mengetahui segala-gala perkara. Bila kita kejak akidah ni, jadi hukum hakam syarak tu kita terima mudah-mudah. Terima dipanggil dalam kitab, terima tanpa kira bicara dalam kitab. Jadi sebut terima tanpa kira bicara. Panggil kok terima bulat-bulat segala hukum hakam Allah. Terima tanpa kira bicara. Kenapa? Sebab datang daripada Allah yang kita kenal, yang kita pacak di akidah. Allah bersifat dengan sifat ilmu. Kalau kita sampai tahap nak mempertikaikan hukum Allah, hukum Allah ni sesuai ke tak sesuai, hukum Allah ni molek ke tak molek, kita dengan Allah ni setarah lah. Kita tidak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita ngapa sebab 20 hukum akal je, pegangan tak ada. Hukum akal ngapa lah 20 sifat, tapi pegangannya di mana? Dia hak kita boleh persoal sesuai kedok, jadi kedok, hukum sesama kita. Bincang nak buat undang-undang jalan raya contohnya. Itu hukum kita tu. Ada ketika hak undang-undang jalan raya ni boleh pakai. Ada ketika kena tambah lagi hukuman. Tak sesuai dah hukuman lama. Ni kita boleh bincang lah, boleh kata sesuai ke tak sesuai ke, molek ke tak molek ke. Sebab apa? Sebab hukum undang-undang jalan raya ni hukum manusia sesama kita. Bolehlah kita bincang balik, nak gubah, nak ubah, nak apa boleh. Sebab tu hukum manusia yang terkadang hukum tu lama sangat dah, tak sesuai dah sekarang dengan undang-undang hak ada, dengan hukuman hak ada, tak sesuai dah sekarang. Hak pindah. Sebab apa? Hak kita, hak sesama kita. Kalau hukum Allah pun seumpama tu, jadi Allah ni sesama kita juga. Macam kita juga, ada pandai kita, ada pandai Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Jadi hukum syarak ni terima bulat-bulat tanpa kira bicara. Sebab apa? Sebab kita pacak di akidah, kita mengenal Allah yang mengetahui segala-galanya. Alaisallahu biahkamil hakimin. Adakah tidak ada Allah tu bijaksana? Kita pun jawab bala. Bala. Tu imam kena baca dululah baru boleh baca. Bala wa ana ala zalika minasyahidin. Dia biasalah nak sebut tengah mengajar bacaan tu dia tak keluar. Tapi kalau tu imam baca, bukan tu imam baca ni, kalau kita baca sendiri pun samalah. Kalau kita baca sendiri pun samalah. Kalau imam baca alaisallahu biahkamil hakimin, kita pun sunat jawab bala wa ana ala zalika minasyahidin. Bahkan adakah tidak Allah telah bijaksana? Kena jawab lah, jangan tinggal tergantung begitu. Bala, bahkan, bukan setakat bahkan ni, wa ana ala zalika, dan aku atas kebijaksanaan Allah minasyahidin, daripada orang yang naik saksi. Bukan bahkan je Allah bijaksana, maknanya kita naik saksi Allah bijaksana. Dah cukup ketetapan hukum datang daripada Allah yang bijaksana. Kita pun terima bulat-bulat ke kita bijaksana sama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya kita bukan hafaz di sebuah hukum akal. Yang kita naknya adalah hukum syarak, wajib pada syarak hak pegangan tu. Wajib pada syarak hak pegangan. Jadi wajib ni terkadang wajib syarak, terkadang wajib akal. Dalam mata Umil Barahim tu didatangkan 2 kali, wajibu dan wajib atas tiap-tiap mukallaf. Satu laginya bahu mengenal akan sifat yang wajib pada hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 2 kali didatangkan wajib. Maka wajib yang pertama itu, wajib yang pertama tu wajib syarak. Alamatnya, tandaan wajib yang pertama, yakni wajib syarak tu, datang lafaz ala
kemudian daripada wajib yang pertama tu. Datang lafaz ala kemudiannya. Datang lafaz ala tu kena buat kurung, kena buat apa? Buat cotek-cotek lah tulisan tu. Ala tu atas lah. Ke kita ni ala fi li tak tahu belaka tu. Kan kita ngaji Quran kan. Jangan nak ibtidak, nak mula pada huruf jar tu ala ke fi ke. Kan kita ngaji Quran kan. Tu ajar gitu. Apa dia makna ala? Ala atas, fi pada, li bagi. Mudah-mudah lah tu. Kau tu pun tak tahu makna kau. Tahu anak anta je. Anak anta tahu lah. Hak lain tak tahu. Jadi ala alamatnya datang lafaz ala kemudiannya. Kita tengok dalam matan Ummul Barahin. Wayajibu ala. Jangan ada. Wajib atas tiap-tiap mukallaf. Tapi dia depan tu syar'an. Dia datang dah syar'an, wujuban syar'iyan tu. Datang dah syar'an, mana wajib pada syarak. Kalau tak ada syar'an pun, wa yajibu ala kulli mukallafin an ya'rifa. Tak ada syar'an tu. Maka yajibu ni wajib apa ni? Tengok. Lepas yajibu tu ada lafaz ala. Wajib syarak. Tu alamat dia. Hak tu hak wajib yang pertama, yakni wajib syarak. Dan wajib yang kedua pula. Wajib yang kedua ni wajib akal. Alamatnya, tandaan wajib yang kedua, wajib pada akal ni datang lafaz lam. Li maulana jalla wa azza. Lam tu bagi. Atau lafaz fi ni pada, tapi fi ni pada makna lam jugalah. Walaupun datang lafaz fi, makna fi itu lam juga dengan makna bagi. Asal fi ni pada. Jadi alamat wajib syarak lepas yajibu tu datang lafaz ala. Adapun kalaulah lepas yajibu tu datang lafaz lam ataupun lafaz fi, itu wajib akal. Jadi hak dalam matan Ummul Barahin tu ay ya'rifa ma yajibu fi. Sifat yang wajib pada. Ni aklan, wajib pada akal. Jadi tak ada pun ma yajibu fi haqqi maulana jalla wa azza aklan, tak ada sebut wajib akal. Kena dah. Alamat dia ada. Lepas yajibu, lepas ala syar'an, wajib pada syarak. Yajibu lepas dia tu fi haqqi maulana jalla wa azza ataupun lam li maulana jalla wa azza. Maka wajib situ aklan, wajib pada akal. Ini tandaan. Mana kalau terjemahan Melayu kau wajib atas tiap-tiap mukallaf. Wajib atas, wajib syarak tu. Mengenal akan sifat yang wajib pada hak Allah Ta'ala. Wajib pada, wajib akal tu. Dia gitu. Tu alamat dia. Sebab wajib ada kala wajib syarak, lain dia punya pengertian. Ada kalanya wajib akal, lain dia punya pengertian. Kita nak kenal macam mana ni? Ada alamat dia. Kalau wajib atas, wajib pada syarak. Kalau wajib pada, wajib bagi, wajib akal. Itu tandaan dia, alamat dia. Ni kaedah dia gitu. Tapi kaedah ni aghlabiyah. Kaedah ni aghlabiyah. Aghlabiyah ni hak goli-goli. Tapi boleh tak wajib atas tu kena wajib akal? Boleh. Tak ada salah pun. Tak ada salah. Mana hak kaedah dia gini. Tapi bukan kaedah yang putus ni. Dia panggil kaedah yang aghlabiyah, maknanya ghalib dia gini.
Kalau dia tukar wajib atas tu kena wajib akal, tak ada salah apa pun. Tak ada kata nak kena ayat kitab ni salah ni. Ni wajib akal ni, kenapa wajib atas begini? Kena tukar tak payah. Dak ni ada kitab ni. Hak ni kaedah aghlabiyah dia panggil. Hak golik-golik. Gitulah hak golik-goliknya. Tapi boleh datangkan sebaliknya, tak ada salah. Ni hak pengenalan dia ni. Jadi hak pengenalan alamat ni dalam kitab-kitab biasa tak jumpa ni. Dalam kitab-kitab biasa tak jumpa. Hak alamat tandaan ni kena itulah. Kena ingat. Kena ingat. Sebab nak jumpa pula lain kali tak tahulah bilanya. Tak tahulah bila. Alhamdulillah. Hak ni hak tandaan sama ada wajib syarak ataupun wajib akal. Ketahui olehmu bahawa wajib syarak itu pada hak mukallaf dan wajib akal itu pada hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajib syarak itu pada hak mukallaf. Mana wajib syarak ini hak atas kita, bersangkut paut dengan kita. Dan wajib akal itu pada hak Allah Ta'ala. Wajib akal sangkut paut dengan zat Allah. Bukan kata wajib akal ni duduk di zat Allah, bukan. Maknanya wajib akal ni hak sangkut dengan Tuhan. Hak sangkut dengan Tuhan ni wajib pada akal Tuhan ada. Wajib syarak hak kita wajib berpegang Tuhan ada. Ni hak wajib syarak ni hak kita, sangkut atas kita mukallaf. Hak wajib akal ni sangkut pada hak Tuhan lah. Allah Ta'ala wajib pada akal ada. Bukan kata sangkut di Allah, makna di Allah tu bukan, di akal kita. Akal perkara yang berkait dengan zat Allah. Wajib akal ni akal kita, tapi kena kepada zat Allah, bersangkut paut pada zat Allah. Wajib syarak ni atas mukallaf, atas kita. Wajib syarak bahawa berpegang Allah ada. Ada Allah tu wajib pada akal, berkait dengan zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi wajib akal ni akal kita lah. Akal kita tak terima kalaulah Allah Ta'ala tu tak ada. Mesti sungguh Allah Ta'ala tu ada, atau akal kita. Tapi berkait dengan zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajib syarak tu atas kita dah lah. Wajib atas mukallaf berpegang Allah Ta'ala ada. Dan terkadang dikata wajib akal pada mukallaf itu wajib akliyun, seperti Nabi yang mursal dan anbiya, seperti yang lagi akan datang bicaranya insya-Allah. Nanti akan datang bicara berkaitan dengan nabi yang mursal, nabi yang diutuskan menjadi rasul. Dan terkadang ada juga tekoh-tekoh dia. Ni jarang-jarang. Terkadang dikata wajib akal ni pada mukallaf. Wajib akal, wajib akliyun. Dan terkadang dikata wajib akal, dan terkadang dikata wajib akal pada mukallaf itu wajib akliyun, seperti Nabi yang mursal dan anbiya, seperti lagi akan datang bicaranya insya-Allah. Tadi kita sebut wajib syarak ni atas kita mukallaf. Wajib akal ini bicara pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi terkadang dikata wajib akal tu pada mukallaf. Dikata wajib akal tu pada mukallaf. Hak mukallaf ni bicara pada mukallaf, kita panggil wajib akal. Bicara pada zat Rasul. Rasul ni mukallaf lah. Rasul ni ditaklifkan syarak macam kita juga. Jadi bila sebut tu wajib pada akal,
Rasul bersifat dengan amanah. Oh, jadi wajib akal ni terkadang dikatakan pada mukallaf juga. Kita wajib syarak atau mukallaf, wajib akal pun. Sebab apa? Sebab kita bicara hak wajib akal pada zat Rasul. Dan Rasul bukan mukallaf. Rasul mukallaf lah. Rasul ditaklifkan syarak. Sebagaimana kita ada kewajipan dan ada larangan sebagaimana kita. Bukan terkadang kitanya hukum sunat, Rasulnya hukum wajib. Sembahyang duha contohnya, korban contohnya, kita ummah hukum sunat, Rasul hukum wajib. Mana di Rasul ni ada hukum. Jadi kita bicara hak wajib akal pada siapa? Pada mukallaf. Mana mukallafnya? Nabi Rasul. Dia hak wajib akal ni pada hak Allah Ta'ala. Wajib syarak barulah pada hak mukallaf. Ada wajib akal pun pada hak mukallaf juga terkadang. Nah, cerita hak wajib akal pada Rasul, dan Rasul bukan mukallaf. Nah, terkadang seumpama tu wajib akal tapi pada mukallaf. Sebab apa? Sebab bicara zat Rasul. Rasul mukallaf. Dia hak wajib syarak ni atas hak mukallaf. Wajib akal tu barulah atas Allah Ta'ala. Dak, wajib akal pun terkadang bicara atas mukallaf, bicara atas zat Rasul. Nabi Rasul pun mukallaf juga, ada taklif syarak. Taklif syarak atas kita, Rasulnya siapa? Rasulullah lah. Wajib syarak atas Rasul, Rasul siapa? Dia sendirilah. Sebab Rasul ini menjadi Rasul kepada ummah, bal ila nafsih, bahkan menjadi Rasul kepada dirinya sendiri. Kan Rasul kan menjadi utusan kepada ummah. Bahkan Nabi SAW menjadi Rasul kepada jin dan manusia. Nabi kita menjadi Rasul kepada jin dan manusia. Nabi-nabi lain menjadi Rasul hanya kepada manusia saja. Adapun Nabi kita menjadi Rasul kepada jin dan manusia. Ada ni. Jadi Nabi kita menjadi Rasul kepada jin dan manusia. Bahkan Nabi kita menjadi Rasul kepada dirinya sendiri. Hak Nabi Rasul siapa tu bukan untuk ummah saja, bahkan untuk diri Rasul sendiri. Sebablah tu Rasul ni maksum. Mana pun maksum, terpelihara daripada melakukan perkara yang dilarang. Maknanya perkara yang dilarang kepada ummah pun Rasul dilarang juga. Tapi Rasul maksum terpelihara. Kalau Rasul ni tak ada hukum syarak, tak bicara terpelihara dah lah. Sebab Rasul tak ada hukum syarak tak. Rasul ada hukum syarak, tapi terpelihara daripada mengerjakan perkara yang dilarang. Bermula makna mukallaf itu. Ni dipanggil syarah. Ni dipanggil syarah. Dalam matan Ummul Barahin, wa yajibu ala kulli mukallafin, dan wajib atas tiap-tiap mukallaf. Siapa mukallaf? Dia satu-satu dah dia akan bicara. Dia akan bicara satu-satu. Ini nak bicara pula apa dia makna mukallaf. Mukallaf ni orang yang ditaklifkan syarak, orang yang diberati syarak. Diberati pada buat, sama ada diberati dengan putus wajib, diberati dengan ringan sunat, ataupun diberati pada tinggal. Diberati pada tinggal, mesti kamu kena tinggal. Hak putusnya haram, hak longgarnya makruh. Hak harus pun dipanggil hukum taklif jugalah. Manapun orang yang ditaklifkan syarak tu mukallaf. Dan makna mukallaf itu, makna mukallaf ni orang ditaklifkan syarak. Kalau terjemahan di sini makna ni lah. Orang mukallaf ni siapa? Hak dipanggil mukallaf. Kalau kita makna terjemahan ni, dah bukan terjemahan ni. Mukallaf kalau terjemahan mukallaf tu isim maf'ul. Mukallaf Allah Ta'ala, mukallif yang mentaklifkan, mukallaf kita.
Isim maf'ul. Mukallif Allah Ta'ala yang memberati atas kita. Kalau makna terjemahan mukallaf yang diberati syarak. Ini bukan makna terjemahan ni. Makna mukallaf ni kena pada siapa? Iaitu mukallaf orang yang akil. Orang yang berakal. Lagi baligh. Lagi sampai umur. Akil baligh. Kalau dalam kitab-kitab Jawi ni didatangkan seumpama ni lah. Akil baligh. Tapi kita dalam bila diterjemuh kepada Rumi kitab Jawi susahlah. Akil. Dia je A, lepas tu dia buat cuit atas, lepas tu kil. Jadi akil pula kalau kita salah baca. Nak ceritanya akil isim fa'il, orang yang berakal. Tapi kalau baligh, memang bahasa Malaysia kita pun baligh itu mudah. Baligh tu bukan bahasa Malaysia tu. Tapi jadi bahasa Malaysia kan? B-A-L-I-G-H. No. Baligh. Itu bahasa Arab. Bila mana baligh? Orang yang sampai umur. Baligh ni orang yang sampai umur. Akil, orang yang berakal. Itu mukallaf. Sama ada orang yang akil baligh ni sama ada laki-laki atau perempuan, sama je lah. Merdeka atau hamba orang ataupun khodam orang. Merdeka ke, hamba ke, khodam ke, sama saja. Berakal, baligh, orang tu mukallaf belaka sama. Sama ada walaupun hamba pun mukallaf juga. Orang yang berakal lagi balik mukallaf lah. Hamba orang sekalipun mukallaf. Orang yang diberati syarak. Cuma di sini mukallaf ni dia rekah je lah. Akil baligh tu rekah. Dia setengah-setengahnya orang mukallaf ni orang yang dia panjang bicara tu padahal sama je. Orang mukallaf ni orang yang sejahtera panca indera. Itu tambahan dalam kitab. Orang yang sampai seru. Itu tambahan dalam kitab. Orang yang sejahtera panca indera. Panca indera kita ada 5. Panca indera penglihatan, pendengaran, panca indera bau, panca indera rasa, panca indera sentuh, al-hawasul khamsah. Jadi 5 panca indera. Tapi 5 panca indera ni, panca indera ilmu nombor 1-nya 2. Panca indera penglihatan, panca indera pendengaran. Nak dapat ilmu kan 2 tu paling besar kan. Panca indera penglihatan, panca indera pendengaran, 2 ni paling besar. Jadi maksud sejahtera panca indera ni, molek panca indera ni, molek penglihatan dan pendengaran dengan bahawa tidak buta, tidak pekak sekaligus daripada asal jadilah. Orang yang tidak buta, tidak pekak pada asal jadi. Kalau orang ni lahir buta dan pekak, dia tidak mukallaf. Tak ada hukum. Dia lahir gitu dah. Budak ni cacat, bukan buta saja, pekak telinga budak dengar. Mana mungkin masa budak tu dak perasan lagi. Nampak macam mata ni, nampak macam mata comel, biji mata comel. Tapi nampak macam cek tak ada penglihatan. Lama-lama cek pula tak ada pendengaran. Ni wallahu alam lah ni. Ada dak pesen ni. Adanya mata tak nampak, telinga comel, tu mukallaf. Tu mukallaf tu. Mata tak nampak, telinga molek. Mata molek, telinga pekak, tu mukallaf. Sebab dia masih lagi ada, sama ada penglihatan ataupun pendengaran, hak boleh dia tahu satu-satu perkara. Tu mukallaf lah. Hak ni hak tak ada kedua-dua ni. Asal jadi ni bukan sakit tua-tua, kena keciman ni, sarah ke dia kata, mata pun tak nampak, telinga pula pekak. Tu mukallaf tu. Cuma mukallaf tu susahlah atas orang jaga.
Bukanlah seumpama tu uzur dah tua ni akal molek, dia akal molek bukan nyanyok sesat lah, tak ada lah hukum dia nya, tak mukallaf lah sebab dia tidak berakal. Akal molek tapi mata tak nampak, telinga tak dengar. Orang-orang hok jaga ni lah, anak-anak ni susah lah. Dia tidur bangun, siang ke malam ke pagi ke petang ke tak ada lah, sebab dia tak nampak. Lepas tu dia bangun nak semayang, bayang apa? Semayang subuh apa? Petang ni contoh. Jadi macam mana kita nak maklumkan dia, ni waktu semayang subuh, ni waktu semayang zuhur, ni waktu semayang esok, nak maklum macam mana? Beritahu, telinga tak dengar. Apa ni? Wallahu a'lam lah. Wallahu a'lam lah tu. Bukan tak. Hak mata tak nampak tu pun susah dah kita nak jaga. Hak mata tak nampak, telinga comel, tidur. Sesudah dia bangun selu-selu, dah bila air dekat, gabu-gabu masuk bila air, keluar semayang. Semayang tak sedap ni, subuh dah orang kali semayang. Tengah hari sudah semayang apa? Semayang subuh lah. Kata dah dia semayang subuh. Dah dia tidur ni dia rasa macam malang barangkali. Bangun-bangun tak tanya orang. Gabu-gabu masuk bila air dekat, ambil semayang, dia pun semayang subuh. Semayang subuh apa? Tengah hari. Tapi maknanya hak tu boleh kita beritahu lagi. Subuh apa ni tengah hari? Salah lah. Lepas tu macam mana? Semayang tu jadi pahala sunat, tak jadi pahala subuh lah. Tapi kalau dia ada qada subuh lama, hak tinggal, jadi qada subuh lama lah. Tapi kalau dia tak ada semayang tinggal, jadi pahala sunat lah. Bukan saja, tapi hak tu pun kita nak kena beritahu dah ke dianya. Ni semayang subuh, ni semayang zuhur, ni semayang asar, kena beritahu. Dia tak nampak. Siang ke malam gelap, sama je. Siang ke malam lah kita kata bagi dia, tak nampak sungguh. Tu pun susah dah. Walaupun kita boleh maklum dengan beritahu, sebab telinga molek. Bayangkan kalau tak ada dua-dua, wallahu a'lam lah, macam mana cara nak maklumkan. Sebab dia mukallaf ni, akal dia molek lagi ni. Nak maklumkan semayang zuhur, subuh, zuhur, asar tu nak maklum macam mana? Tulis di tapak tangan dia. Biar dia faham. Tulis. Dia pun sebut zuhur, kita pun raik di tapak tangan dia. Nak kata ya tak jadi, tak dengar. Tu wallahu a'lam. Waktu tak pernah jumpa tu, dah macam mana. Tapi waktu mukallaf, hak ni dak ni asal jadi dia dah gitu. Saya tak pernah jumpa ni, tapi ada orang beritahu. Dia kata ada saudara dia lah gitu, lahir buta pekau, tapi mati muda lah. Tapi mati pun balik dah. Mana mati umur 20-an, mana balik dah lah. Akal comel dan dia balik. Tak ada hukum. Tak mukallaf dah. Nak mukallaf nak cerita kat mana? Lepas tu macam mana dia kata orang pergi makan gitu je lah. Tak ada. Tapi umur dia tak panjang lah. Mana mati umur 20, tapi nak ceritanya dia balik. Dia mati dalam keadaan dia balik, akal comel, tapi tidak sejahtera panca indera, dengan bahawa buta pekak daripada asal kejadian. Itu tidak mukallaf. Dia bukan sejahtera panca indera. Satu laginya sampai seru. Sampai seru. Kalau orang tu duduk hujung dunia zaman sekarang, wallahu a'lam lah, tak ada. Dia tak ada maklumat langsung, tak tahu pun dunia luar. Dia ingat ke dunia ada, dunia dia je. Itu pun tak mukallaf juga. Mati syurga, dia tak mukallaf, dia tak ada hukum sebab tak sampai seru. Tahu hak agama Islam, tak terima, tu barulah mukallaf sebab sampai seru. Tak mukallaf ni kita kata macam Tarzan lah. Tarzan lah yang duduk dengan binatang hutang tu kan. Tak sampai seru lah tu. Masa dalam hutang lah itu bandar tu, tak sampai seru aku dah. Cerita karuk tu lah. Cerita karuk dah. Hidup dengan binatang. Tarzan tak ada lah. Tapi Tarzan tu akhirnya masuk bandar kan. Masuk bandar tu ada maklumat lah. Bila nak cerita ni, hak tak sampai seru. Sebab ada orang yang hidupnya dijumpai kemudian
yang mana mereka tidak tahu pun mana ada dunia luar selain daripada dunia mereka. Mungkin ada seumpama tu. Lepas tu macam mana dia? Tidak mukallaf. Sebab apa? Tak sampai seru. Tapi kita ni ambil asas je lah. Mukallaf ni akil baligh. Tu hak dah kita ni cerita asas je. Jadi akil baligh sejahtera panca indera dan sampai seru. Faidatun, ini suatu faedah. Bermula baligh kanak-kanak itu dengan dua perkara. Kita ni duk mengaji tauhid sifat 20. Lepas tu ni cerita baligh ni dengan bermimpi, baligh ni dengan keluar haid. Dah cerita apa pula ni? Cerita mukallaf lah. Dia nak syarah. Dan mukallaf siapa? Berakal, baligh. Balighnya macam mana? Ni disambung huraian ni ada ni. Disambunglah huraian. Mana jangan lupa hak mata Umi Ibrahim tu. Kita duk ngaji sifat 20 ni. Tapi sifat 20 ni wajib atas mukallaf. Mukallaf ni siapa? Akil baligh. Baligh ni macam mana? Baligh ni bermimpi keluar mani, keluar haid bagi perempuan. Siapa umur 15 tahun. Dia gitu. Ni cara dia panggil syarah kita. Dia akan hurah satu-satu. Takut akil baligh sampai umur. Tak jelas molek lagi. Dia bicara pula. Baligh tu macam mana? Ini dipanggil syarah kitab huraian daripada matang Ummil Barahim. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.